Okay. Right, kita dah boleh mula. Dr. Anas boleh share? Ya? Boleh share dah? Dah boleh share? Right. Okay, saya mula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat berpuasa kepada semua penonton. Terima kasih kerana menonton secara live pagi ini dari pentas The Parent Story. The Parent Story adalah sebuah media digital yang fokus memberikan maklumat dalam bidang keibubapaan, pengurusan kewangan, percutian, kecantikan dan kesihatan. Mohon like dan follow Facebook The Parent Story dan IG theparentstory.com. Nama saya Zamzana dan saya merupakan pengasas kepada pantangplus.com, iaitu sebuah platform tempahan atas talian untuk pakej berpantang anda. Dan pagi ini saya akan bertugas sebagai moderator anda. So sebelum itu kami nak kongsi ada tawaran istimewa dengan semua penonton. Ada link di ruangan komen untuk download e-book percuma. Jadi boleh klik sekarang. Okay. Dan juga share dan tag kawan-kawan dan ahli keluarga kerana pagi ini kita akan bawakan satu topik yang sangat penting. Okay. Dan jika penonton ada pertanyaan, mohon diletakkan pada ruangan komen dan kita akan bacakan. Baik, pagi ini kita sangat bertuah kerana seorang speaker hebat akan mengupas tajuk sakit gigi boleh menyebabkan keguguran. Baik, so topik ni agak hebat juga dan pengalaman saya setiap kali mengandung dan selepas bersalin memang akan kena sakit gigi lah. Jadi kita akan kupaskan kenapa boleh jadi macam tu dan mungkin juga sebab ada fear ibu-ibu takut untuk mendapatkan rawatan pergigian semasa mengandung. Okey, dan saya sebagai pengamal penjaga wanita dalam pantang pun ramai ibu-ibu selalu tanya saya, boleh ke pergi buat pemeriksaan gigi dan sebagainya semasa mengandung. Okay, so ni adalah common challenge antara mothers lah. Jadi Alhamdulillah bersama-sama saya ialah Dr. Anas Ramadan. Beliau merupakan graduan UiTM 2006 sampai 2011 Bachelor Dental Surgery. Dia memulakan perniagaan klinik gigi The Dentist Hub sejak tahun 2015. Beliau kini mempunyai 3 klinik iaitu di Shah Alam, di Nilai dan Setia Alam. Berpengalaman 9 tahun membantu mereka yang mempunyai masalah gigi akan dapat senyum semula, akan dapat senyum dengan cantik dan yakin ya. Alright, Dr. Anas berusia 33 tahun dan isteri beliau juga seorang doktor gigi. Dan Dr. Anas memiliki 2 cahaya mata. So Dr. Anas sangat fokus kepada mereka yang inginkan senyuman menawan melalui projek Smile Makeover di mana pelanggan akan mencapai tahap senyuman impian mereka. Wah, okay. So selamat datang Dr. Anas. Assalamualaikum, terima kasih kepada Puan Zamzana daripada Pantang Plus. So kita dah lama PKP di rumah ni, so dah tak biasa nak bercerita sangat. So dah tersasul-sasul sikit. So pertama-tama sekali bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kehadrat Allah SWT. Kita dipertemukan hari ini dengan limpah kurnianya. Kita mohon supaya Allah SWT mudahkan kita melalui masa-masa sukar di musim COVID-19 ni, yang mana kita pun semua tak sangka, tak jangka tiba-tiba yang kita harapkan kereta terbang tahun 2020 ni, tapi rupa-rupanya banyak nyawa-nyawa yang terkorban, yang terbang. Jadi kita harapkan supaya akan ada hikmah, sebab dalam Al-Quran beritahu setiap ujian itu sentiasa ada hikmah di sebaliknya. Sentiasa ada hikmah di selepas ujian yang Allah SWT beri. So insya-Allah kita kita sentiasa berdoa kepada Allah SWT di
bulan yang sangat mulia ini, sempena nama saya sendiri di bulan Ramadan ni, kita minta Allah SWT supaya mudahkan kita, mudahkan ibadat kita, supaya kita buat sehabis baik. Kita anggaplah bulan ini kita punya amalan tu berkemungkinan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Ini apa ustaz-ustaz selalu beritahu lah. So kita kena buat sehabis baik, kita kena pecut laju-laju dengan amalan-amalan yang kita boleh lakukan. Sebab sekarang ni dah hari yang ke-17 ke? Betul tak? Hari yang ke-17 kan? Hari ini pun merupakan nuzul Quran. Jadi hari diturunkan Al-Quran oleh Allah SWT. Di mana Nabi diangkat ke langit. Semua kisah-kisah tu boleh dengar lah daripada ustaz. Saya bukan ustaz. Saya baru ustaz. Okay. So, saya punya mukadimah tu. Itu dia pembuka bicara dari Dr. Anas yang merupakan speaker kita pada pagi ini. Juga salam nuzul Quran dan juga Happy Mother's Day ya Doktor hari ini. Kepada semua ibu di luar sana. So untuk membuka bicara, boleh Doktor kongsikan apa risiko kepada ibu mengandung jika tidak melakukan dental check-up? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab kepada soalan yang diutarakan tadi tu, yang soalan tadi ialah apa risiko kepada ibu mengandung jika tak melakukan cek gigi. Sebab selalunya ibu mengandung ni kita tahu dia akan fokus pada check up untuk dia punya untuk bayi, untuk kandungan, kan. Tapi selalunya cek gigi ni mereka akan neglect ataupun mereka akan ambil acuh tak acuh. Tapi sebenarnya mulut kita ni adalah punca utama kita punya masalah kalau kita tak jaga. Alright? Maksudnya kalau kita masukkan makanan-makanan yang tidak elok, makanan-makanan yang tak baik, makanan-makanan yang tidak berkhasiat, natijahnya ataupun endingnya ialah dia akan risikokan pada bayi dalam kandungan kita. So, itu adalah sangat important kalau kita menjaga kawasan yang menjadi punca utama saluran kita punya input tu. So, makanan-makanan yang masuk dalam mulut kita tu, kita kena jaga ruang itu, iaitu ruang dalam mulut, gigi, gusi. Alright? So, kita kena ingatlah bahawa ruang itu kalau kita tak jaga dengan sempurna, dia akan menyebabkan sakit gigi, dia akan menyebabkan lepas sakit gigi, of course kita akan jadi pening kepala. So lepas pening kepala, kalau sakit gigi tu lagi teruk, dia boleh jadi gusi bengkak, lepas tu gigi jadi goyang. So daripada situ dia akan menerukkan lagi ibu mengandung punya experience. Sebab kita tahu ibu mengandung ni macam Kak Zam memang expert lah apa masalah-masalah yang dihadapi oleh ibu mengandung. Nausea ataupun rasa loya, vomiting, rasa nak muntah, dia rasa sakit belakang, sakit kaki, apa lagi Kak? Ibu mengandung ni. Kram, lenguh belakang. Lenguh belakang. So macam-macam lagi. So kalau mengandung ni masa awal-awal trimester memang dah sakit macam-macam tu. So kadang-kadang dia punya sakit gigi tu dia sampai terlupa. So dia pun taklah datang jumpa doktor gigi. Dia pun tak rasa penting nak jumpa doktor gigi. So sebab dia terlalu fokus pada sakit-sakit dia yang lain tu. So sakit gigi ni bila yang dia akan start rasa bila dah teruk sangat. Dah teruk sangat tu bila dah jadi bengkak, bila gigi tu dah goyang, bila malam tak boleh tidur, bila makan pun dah sakit gigi. So problem-problem tu semua bila kita dah sakit sangat baru kita terasa sakit gigi tu, baru nak jumpa doktor gigi. Dan takut-takut time tu dah terlambat kalau kita nak selamatkan gigi, kalau kita nak tampal dah tak boleh dah. Mungkin doktor cakap, oh ni lubang dah dalam sangat ni dek, ataupun dah dalam sangat ni puan, memang terpaksa cabut. Tapi kalau kena ingat orang mengandung ni, ibu mengandung ni, dia tak boleh sembarangan cabut gigi sebab dia ada tempoh-tempoh dia. Itu nanti kita akan explain lebih lanjut lah. So kita berbalik kepada isu risiko. Risiko yang common sekali, mungkin kalau kita dapat tunjukkan gambar, gambar yang pertama, alright, ini ialah
apa yang jadi kepada ini progress ataupun urutan kalau kita tak buat apa-apa pada gigi kita. Alright, kadang-kadang kita last jumpa doktor gigi sebab kita ada trauma jumpa doktor gigi, sebab orang Melayu ni dia ada trauma daripada kecil, daripada sekolah tu dia mesti takut doktor gigi sebab dulu doktor gigi garang, and then doktor gigi tu asal datang sekolah je cabut gigi, asal datang sekolah je cabut gigi. So of course diorang punya mentality tu dah sangat-sangat takut lah. Dia rasa doktor gigi ni macam scary kan. Lagi-lagi ada movie-movie yang cerita doktor gigi tu semua. Tu lagi lah orang takut. Alright. So orang akan jumpa doktor gigi ni bila dia rasa sakit sahaja. Dia takkan jumpa doktor gigi ni macam ikut saranan lah, maknanya 6 bulan sekali. So bila kalau kita tengok gambar ni, alright, gambar yang pertama tu yang di sebelah kiri, gambar pertama di sebelah kiri tu dia adalah gambar gigi dah start ada lubang. Time ni kebanyakan orang tak tahu gigi dia ada lubang. Yes, sebab time ni tak rasa sakit langsung. Dia gosok gigi macam biasa. Dia ingat gosok gigi adalah ubat segala-galanya untuk gigi dia. Confirm bersih, confirm tak ada masalah, confirm tak ada sakit gigi. Tapi ingat, kalau kita tak check, kalau tak ada orang yang betul-betul profesional untuk tengok apa masalah yang kita hadapi tu, dan kita tak akan tahu. So kita akan fikir kita ni okey je gigi kita. Gigi kita ni asalkan tengok kat cermin gigi dah cantik, tak ada hitam-hitam, tak ada lubang-lubang, dan kita rasa gigi kita okey. Tapi sebenarnya kalau kita jumpa doktor gigi, kebanyakan orang dia ada lubang di sebelah dalam, di belakang-belakang, di geraham bongsu. So area-area situ yang orang kadang-kadang gosok tak berapa bersih. So ini adalah risiko yang pertama. Dia dia bermula dengan lubang yang kecil, dia akan makin teruk, lubang tu makin dalam. Kalau kita tengok dia ada saraf dalam dalam tu, bila lubang tu start je kena saraf, dia akan jadi nanah. Sebab apa? Lubang ni asal dia daripada bakteria. Dan bakteria ni dia bercampur dengan kita punya air dalam mulut dan juga gula. So saya nak tanya kat sini, siapa orang yang makan tak ada gula langsung, dia makan oat je? Kalau saya pun, saya makan oat, saya akan campur dengan madu, saya taruh macam coklat peanut butter sikit, lepas tu saya potong kiwi ataupun strawberry, baru saya akan gaulkan. Itu cara saya makan oat. Sebab saya rasa lawyer dekat kalau makan oat mentah-mentah saja, betul kan? So tak mungkin ada orang yang boleh makan tanpa ada gula. Alright. So gula ni dia adalah salah satu punca dan juga penyebab untuk membentuk lubang pada gigi. So tu yang kalau kita tidur tanpa gosok gigi malam, kebanyakan orang saya pelik juga. Dia gosok gigi pagi je. Malam jarang dia gosok gigi. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi ada orang yang lagi ekstrim, 3 kali, 4 kali every time dia makan mesti dia gosok gigi. Itu very good, tapi ada bad thing jugalah kalau terlalu kerap sangat gosok gigi. Sebab recommended kita gosok gigi hanya 2 kali sahaja. Itu pun dengan cara yang betul. Kalau cara kita salah, confirm masih ada lubang juga, masih ada karang gigi juga, masih gusi bengkak juga. Itu sebabnya penting untuk kita datang jumpa dentist. Sebab dentist akan betulkan cara kita gosok yang mungkin kita punya cara tu zaman datuk nenek moyang kita punya dulu. Cara tu tak betul sangat. So kalau kita gosok tu cara yang salah, masih lagi cara yang lama punya. So kita punya keadaan mulut tu masih lagi problem lagi lah. Masih ada lubang, masih ada karang gigi. Itu adalah gambar yang pertama. Dia akan jadi lubang dan dia akan teruk jadi nanah. So bila jadi nanah, apa yang jadi? Akan ada keradangan, akan ada bengkak, dan bahayanya kalau biar lagi, saya pernah tengok ada satu kes, dulu saya pernah berkhidmat di Hospital Ipoh. Hospital Raja Permaisuri Bainuan Ipoh. Dia bangsa India. So dia ekonomi dia agak rendah, sosioekonomi dia agak rendah. So dia memang tak gosok gigi, dia makan sirih hari-hari.
So bila dia makan sirih, sebab sirih ni dia ada unsur-unsur yang boleh menyebabkan kanser. So apa yang jadi, dia dah sampai ke hospital dah teruk sangat lah. Memang tak gosok gigi langsung. Time tu dia pun pregnant juga. Na'udzubillah min zalik. Dan dia mengalami bengkak yang teruk. So at the end, masa tu kita orang kena pergi ke ward. Okay. Tugas kita orang kena kutip ulat sampah di mulut dia. Masya Allah Akbar. Dia bayangkan tak? Sampai teruk sangat dia punya keadaan dalam mulut. Macam mana kita tak boleh bayang ulat sampah boleh hinggap ada dalam mulut dia. Sebab dia memang langsung tak jaga gigi, dia makan sirih tu makin menerukkan lagi. So dia tak jumpa pakar untuk betulkan habit dia. So apa yang jadi, dia menanggung kesakitan. Maknanya dia dah jadi macam like cancer dalam mulut dia tu. Dah bengkak, dah keras. Dalam mulut dia ada ulat sampah, maggot. So benda saya pun tak boleh imagine saya boleh jumpa kes macam tu. Tapi alhamdulillah lah, benda tu adalah experience yang saya lalui. So itu adalah contoh yang pertama, risiko yang pertama kepada ibu mengandung ialah akan berlakunya pregnancy cavity. Yang kedua pula, okay, saya nak tengok gambar. Okay, yes. Ini adalah gambar pregnancy gingivitis. So kalau kita tengok daripada gigi tu dan gusi tu, rasa-rasanya kita lalu ke kalau kita tengok gigi orang macam ni. Tapi hari-hari saya tengok gigi orang macam ni. So imagine hari-hari ini kita tengok gambar je kan, tak ada bau lagi kan. Tu kalau macam saya terpaksa pakai double mask kalau bau macam ni. So ini adalah keadaan contoh lah kalau memang tak gosok gigi langsung, ataupun kalau dia gosok sikit-sikit. Okay, apa berlaku? Ibu mengandung ni, dia kan kalau ada certain ibu mengandung pada awal-awal trimester dia gosok gigi pun dia rasa nak muntah, betul tak? Betul. Betul. Kak Zama macam maybe pernah experience. Okay, nak muntah, kita rasa loya, dan kita gosok gigi pun sikit-sikit. So apa yang jadi bila kita gosok gigi tu acak ala kadar, alright? So plak-plak ataupun tag gigi yang ada pada kita punya gigi dan juga gusi ni, dia akan makin banyak. So plak ni, plak ni dia akan bawa bakteria-bakteria yang jahat. Okay, dia akan buat macam koloni, dia buat kampung kat situ. Sedap lah dia. Dia makan gusi tu, dia makan gigi tu, habis. Okay, so kalau kita tengok gambar tu, gusi tu jadi macam like bengkak, dia senang berdarah, dia ada kemungkinan boleh jadi like bengkak yang macam bentuk tumor. Nanti saya akan tunjuk gambar yang seterusnya. So gambar ini dia kalau kita tengok contohlah, kalau sebagai seorang suami kalau isterinya mempunyai keadaan mulut yang begini, rasa-rasanya lalu ke tak lalu suami tu, kesian suami tu kan. Jadi bukan nak menyalahkan ibu mengandung, betul. Dia hormon imbalance kan, progesterone, estrogen. So dia rasa loya dan tekak dia rasa macam nak muntah. So selalunya ibu mengandung ni kalau dia jaga dia punya kesihatan gigi, kesihatan mulut dia sebelum dia punya pregnancy lagi, insya-Allah dia punya sampai habis pregnancy tu akan cantik dan dia tak akan ada masalah gigi. Selalu macam tu. So kalau mereka yang cek gigi ni 6 bulan sekali ataupun setahun sekali buat cuci gigi ni, jumpa doktor gigi, dapatkan nasihat yang betul. So insya-Allah masa time pregnancy tu saya rasa dalam 70% memang akan lalui pregnancy dia tu tak ada masalah. Tak ada masalah gigi ataupun tak ada masalah gusi. Sebab tu penting untuk walaupun kita pregnant ataupun kita tidak pregnant, untuk jumpa doktor gigi untuk cek secara berkala, supaya doktor gigi boleh betulkan apa-apa masalah yang dihadapi itu. Alright, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, kalau kalau admin boleh tunjukkan gambar ada gusi tu dia macam bengkak sikit. Ini dinamakan pregnancy tumor, ataupun gusi tu dia jadi macam tumor. Kalau bahasa saintifiknya dinamakan pyogenic granuloma. Nama dia
pelik-pelik sikit kan. Tapi kalau kita dapat tunjukkan gambar, dia ada certain area pada gusi, celah-celah gusi ibu mengandung ni dia akan jadi macam membulat dan besar. Okey, sebab apa? Okey, area situ mungkin plug dia terlekat terlalu banyak. Alright, kita cuba tengok gambar ni. Okey. Okey, ini adalah gambar daripada tepi. Kalau kita punya gusi sihat, okey, healthy gum tissue, okey, kita punya keadaan gusi sihat, dan di sebelah kanan pula di keadaan gusi tu menjadi bengkak lah, maknanya ada masalah disebabkan plug tu. So, apa yang jadi, okey, saya bagi contoh. Okey, saya ada gambar model, alright. So, model ni, okey. So, kalau kita makan, selalunya, okey, saya tunjuk dekat sikit okey, kalau kita makan, selalunya makanan ni dia akan lekat pada leher gigi. Betul kan? Baik. Ini dia akan lekat pada leher gigi. So area sini normally orang akan gosok, dia akan gosok bersih kat area permukaan sahaja. Apa yang jadi pada junction gusi dan juga gigi ni kadang-kadang tak berapa bersih. So ini patutnya kena fokuskan lagi, kena dititik beratkan lagi untuk gosok area sini. Sebab tu bila kita jumpa dentist akan explain cara yang sesuai, cara yang betul supaya dia boleh bersihkan area sini. So bila area sini jadi bengkak, alright. So, sebab apa dia jadi bengkak? Sebab plug tu lah kan, bakteria tu. Bakteria tu sumber makanan dia nak tahu tak daripada salur darah gusi ni. Ini dia punya makanan dia, yang sedap-sedap tu dia makan kat sini lah. So apa yang jadi, salur darah banyak terus kat sini sebab dia tarik salur darah tu ke sini. Alright, sebab tu orang yang kalau jarang buat scaling, orang yang kalau gosok gigi dia tak berapa bersih, dia senang gusi dia berdarah. Disebabkan bakteria tu lekat kat area situ dan salur darah dia banyak kat area sini. So sentuh sikit je bleeding banyak, terus bleeding. That's why. Bukannya ada masalah. Kalau macam orang-orang dulu bomoh akan cakap ni kena santau ni ada orang guna-guna ni, tak ada. Sebenarnya tu adalah mitos. Okey. Allahuakbar. Yes. So kita kena kena bagi tahu orang ramai supaya jumpa doktor gigi ni supaya dia orang dapat betulkan dia punya persepsi. Alright. So bleeding ni dia akan menyebabkan kita punya tulang dalam ni ialah tulang Tulang ni yang pegang gigi, bukan gusi. Gusi ni lembut. Dia tak boleh pegang gigi. Gusi ni hanya protect tulang tu. So tulang ni akan pegang gigi. So bila gusi ni makin bengkak, dia akan makin susutkan tulang ni. So tulang ni lama-lama dia akan makin susut. Bila makin susut, gusi ni pun akan makin lembik dan goyang. Dia akan makin ke bawah. Gigi ni pun lama-lama pegangan dia pada tulang tu dah tak kuat dan dia akan jadi goyang. Sebab itulah gigi mudah goyang disebabkan kalau ada banyak karang gigi ni. So kalau dapat tunjuk, saya nak gambar yang saya rasa saya lupa kot send dekat admin. Dia gambar saya tunjuk kalau saya ada sekejap. Okay, gambar ini saya besarkan sikit. Okay, ini nampak tak gusi tu kan dia bengkak dekat satu kawasan sahaja. Ini dinamakan pregnancy tumor lah. Dia bukannya tumor yang kanser, tapi dia tumor yang dia jadi kat ada situ je, tapi lepas habis pregnancy ataupun lepas dia dah bersihkan kawasan situ, dia akan terus hilang lah. Tapi kalau tak hilang, berkemungkinan doktor boleh ambil rawatan untuk buang dia. So itu adalah antara 3 risiko yang common yang selalu jadi pada pregnant lady. So kalau saya nak explain banyak lagi. So kita tak cukup masa, kita nak go through lagi soalan-soalan yang seterusnya, insyaAllah. Baik. Itu dia penerangan yang sangat jelas dan detail. Risiko kepada ibu mengandung jika tidak melakukan check up memang sangat-sangat boleh memudaratkan. Yes. Ini adalah platform yang terbaik untuk kita kongsi dengan bakal ibu di luar sana, iaitu belum menjaga gigi walaupun sedang mengandung. Baik doktor, kita pergi ke soalan seterusnya. Betulkah ini boleh menyebabkan keguguran kepada ibu yang sedang mengandung? Okey. So kalau kita jawab direct daripada soalan yang diajukan oleh Puan Zam tadi, okey, betul ke sakit gigi? Ini adalah tajuk
main kita kan. Hari ni kita punya tajuk itu sakit gigi, adakah ia menyebabkan keguguran? Okey. So, kalau kita tengok balik sakit gigi ni dia bukanlah direct menyebabkan kepada keguguran. Okey. Tapi apa kesan sampingan daripada sakit gigi ni? Orang akan mencari ubat. Orang akan try to solve the problem dengan mencari ubat. Tapi bila cari ubat bukan jumpa dengan doktor, bukan jumpa dengan mereka yang profesional, mereka akan terus pergi beli ubat-ubat di farmasi ataupun di kedai-kedai Cina ke kan. So kita tak tahu bahawa ubat itu adakah sesuai untuk kita ambil. Sebab kita kena ingat ibu mengandung dia punya sos utama, punca kalau nak bagi problem pada kandungan ialah daripada mulut. So kita ingat apa benda yang kita masuk dalam mulut kita, dia akan effect pada baby kita. Sebab itu ibu mengandung sangat penting dia punya diet. Dan ubat pun adalah sangat ditekankan supaya ambil ubat hanya dengan mereka yang profesional, iaitu doktor ataupun doktor gigi sahaja. Sebab tu bila jumpa dengan doktor gigi ataupun dengan doktor medical, mereka akan sarankan ubat-ubat yang sesuai untuk pregnant lady, dan diingatkan supaya setiap kali anda berjumpa dengan profesional, iaitu doktor ataupun doktor gigi, perlu bagi tahu anda pregnant, anda trimester yang keberapa, week yang keberapa, sebab doktor akan ambil precaution ataupun doktor akan ambil tindakan lanjut supaya boleh bantu anda sebagai ibu mengandung untuk dapatkan rawatan yang sepatutnya lah. So penting untuk bagi tahu kepada doktor, jangan takut-takut, jangan diam-diam, sebab kalau kita diam yang mudaratnya ialah pada bayi kandungan kita punya zuriat ni kan. So it's important lah. So pada soalan tadi tu, kalau kita ambil ubat yang salah, yes, ianya akan menyebabkan keguguran. Sebab normally pregnant lady ni kalau sakit gigi kita akan just bagi paracetamol. Kalau ubat-ubat lain yang mungkin sebelum dia pregnant tu dia sakit, dia makan macam Ponstan, macam Voltaren, macam apa lagi, Tramadol, ubat tahan sakit yang lagi kuat, tak boleh. Tak disarankan, tak digalakkan, memang tak boleh langsung ambil ubat-ubat tahan sakit yang begitu. Ataupun antibiotik sebarangan pun tak boleh. Contohnya bukan kita beli kat farmasi, tapi mungkin kita duduk dengan family ada antibiotik dalam fridge, kita main ambil je. Kita ingat benda tu selamat, tapi sebenarnya ia tak selamat untuk kandungan dan bahaya. So kita kena ingat supaya ibu mengandung ni jumpa doktor, dapatkan rawatan ataupun nasihat yang sebaiknya supaya ia tak menjejaskan bayi dalam kandungan anda. Apa yang jadi? Kita nak tahu juga apa yang jadi kalau dia efek pada bukan sahaja keguguran, mungkin tak gugur, mungkin bayi tu okey tapi dia akan lahir dalam keadaan premature. Kita tak nak bayi kita premature, sebab kalau bayi premature ni macam-macam masalah yang akan timbul pada bayi dan juga pada ibu bapa. Dia punya long term effect tu sangat teruk. So kalau boleh daripada awal lagi kita dah boleh dapat cegah. So premature, okey. Nombor 2, baby akan lahir dalam keadaan dia punya birth weight dia sangat rendah. So birth weight sangat rendah ni, baby jadi kecil. So bila kecil ni macam-macam contohnya kidney dia tak boleh nak proses certain things. So dia kena dalam keadaan jagaan UV light, dia senang kena jaundice. So macam-macam problem yang boleh berlaku pada baby. So kalau kita dapat jaga, kita dapat ambil precaution daripada awal, medication yang kita ambil tu adalah medication yang betul, insya-Allah baby kita akan lahir dengan baik dan juga sihat. InsyaAllah itu yang kita nak lah. Okay? Wow. Okay, so maksudnya dekat sini sakit gigi adalah satu perkara yang tidak boleh diambil mudah oleh ibu mengandung. Betul. Takut kan dikuatiri sampai mengakibatkan terjejas kandungan ataupun bayi mendapat banyak complication lah kan doktor? Yes, betul. So, dan juga pengambilan ubat haruslah dengan prescription daripada doktor yang bertauliah, doktor yang betul, pakar. Bukan saja-saja jumpa kan? Betul doktor? Yes, betul. Tepat sekali. Pakar. Kita harap boleh membuka minda penonton. Jadi saya nak tengok dekat ruangan komen dulu doktor. Ramai selamat berpuasa. Tengok ada soalan. So far tak ada soalan lagi. Jadi mohon ajukan pertanyaan
ke ruangan komen dan Dr. Anas boleh jawab secara live. Baik Doktor. So saya akan teruskan. Sebelum tu jangan lupa ada tawaran eksklusif untuk klik link supaya mendapat kan hadiah dan voucher percuma. Okay, share dan juga tag kepada kawan-kawan dan ahli keluarga yang lain. Baik Doktor, soalan yang ketiga. Bila masa yang sesuai untuk ibu mengandung pergi mendapatkan rawatan gigi ni? Okey, kepada semua ibu mengandung, disarankan anda berjumpa dengan doktor gigi tak kira masa. As long as anda rasa anda perlu untuk menjaga anda punya kesihatan mulut dan untuk menjaga kandungan anda, selagi itulah anda perlu berjumpa doktor gigi. Tapi kena diingatkan sebab ada certain rawatan yang sesuai dilakukan hanya pada trimester tertentu sahaja. Tak semua trimester kita boleh lakukan, ada sebab dia. Okey, sebab kalau macam contoh rawatan-rawatan yang basic, contohnya macam cuci gigi, scaling, polishing, rawatan tampal gigi, gigi palsu, apa lagi, rawatan-rawatan lain, contohnya rawatan like braces. Kalau selagi mana ibu yang mengandung tu tidak mempunyai rasa loya, sebab selalunya first trimester ni dia akan rasa loya, dia tak suka benda masuk dalam mulut dia. So mungkin boleh anjakkan ke trimester yang kedua. Trimester yang kedua itu 4 bulan, 5 bulan dan 6 bulan. So bila dia rasa selesa untuk berjumpa dengan doktor, then time tu boleh buat rawatan-rawatan yang sebaiknya. Okey, ada juga rawatan yang khas perlu dilakukan iaitu pada trimester yang kedua. Sebab trimester kedua ni ialah trimester yang kita panggil dia macam trimester yang stabil lah. Sebab trimester yang pertama, janin dalam perut tu dia baru nak develop, dia banyak sifat-sifat yang dia nak grow lagi. So trimester yang kedua ni dia punya stable growth tu dah ada dah. Dan trimester yang ketiga, 6 bulan ke 9 bulan ni ialah dia punya sifat, semua nak cukup sifat lah. So trimester yang itu bila perut dah makin besar, baby pun dah makin lasak dalam perut. So berkemungkinan pregnant mother ni dah tak selesa nak datang untuk check dengan doktor gigi. Jadi adalah terbaik untuk planning. Yang penting ialah kata kunci dia ialah planning anda punya rawatan bersama doktor gigi. So kalau jawapan saya untuk apa-apa rawatan sekalipun, ya untuk check just datang pada bila-bila masa, tapi ada certain time untuk dibuat rawatan tu hanya pada trimester yang kedua sahaja. Contohnya rawatan cabut gigi, kalau emergency, kalau perlu cabut memang hanya dibuat pada trimester yang kedua. Surgery buang gigi bongsu, mungkin kalau perlu sangat, dah terlalu sakit tak boleh tahan sampai nak bersalin nanti, takut meneran sakit sebab sakit gigi kan. So better dilakukan pada trimester yang kedua. Itulah dia punya jangka masa yang perlu diikut dan diplan oleh ibu mengandung. Okay. Masya Allah. Jadi maksudnya kalau seorang ibu tu dia dah memang biasa buat rawatan pergigian 6 bulan sekali, patutnya dia boleh meneruskan kan suasana mengandung ni dengan gigi yang sihat tanpa perlu ada apa-apa masalah gigi. Sebab masalah gigi kerana kita ambil makanan kan dari mulut, so memang the first ni lah orang kata kan entry point, bahayalah kalau tak boleh makan kan, susah tak. Dia akan terjejas kandungan. Okay. Sebab ibu mengandung ni, boleh saya tambah sikit? Boleh betul. Okay, sebab ibu mengandung ni kan selain daripada bila kita makan kan, bila kita gosok gigi tak bersih, dia dia terdedah kepada senang muntah, dia terdedah kepada senang loya. So bila senang muntah ni, asid dalam mulut ni, air liur kita ni jadi banyak asid. So bila banyak asid, dia akan senang merosakkan gigi juga. So kalau kita jaga time ni, walaupun dia 6 bulan sekali tu memang datang, tapi masa time pregnancy ni tak datang langsung, ada juga possibility boleh jadi. So kena beringat juga, alright, sebab asid dalam mulut tu pun dia boleh menyumbang kepada kerosakan gigi ataupun gusi dan boleh menyebabkan problem later on. So hopefully kita semua beringat dan berjagalah, and kalau kita tahu ilmu ni mungkin kita boleh sampaikan kepada kawan kita, isteri kita, kepada sahabat-sahabat kita, insyaAllah. Baik doktor.
Saya pernah terbaca lah tapi saya tak sure lah. Katanya hadis tak tahulah sahih ke tak. So ada 3 jenis penyakit yang sangat sakit di dunia ni. Yang pertama sakit gigi. Yang kedua sakit bersalin. Betul. Okey, dan yang ketiga sakit bila nak maut lah menghadapi sakratul maut tu kan. So ya Allah, kalau untuk seorang ibu tu dia akan lalu 3 ni tau. Sebab bila bersalin tu bertarung nyawa kan. Jadi banyak sakit, banyak pahala ibu dapat. Okey, kita teruskan ke soalan ni nombor 4. So doktor, setiap kali ibu mengandung mesti hilang satu gigi ni. Anak pertama hilang gigi rosak, gigi goyang, anak kedua, anak ketiga, macam mana ni doktor? Betul ke? Boleh jawab. Soalan yang menarik sebab itu ramai orang tanya dan ramai orang bagi pendapat macam tu, feedback macam tu lah. So ramai orang cakap anak pertama gigi saya 1 hilang doktor. Ni ibu mengandung yang dah habis salin, dia anak yang keempat 4 gigi dia hilang. So dia saya kisah dia beranak 4 tu lah. Macam-macam lah. Anak pertama Caesar lah, anak kedua biasalah. So semuanya ada cerita gigi dia mesti kena cabut. Okay. So sebenarnya berbalik pada cerita kita sebelum tu, kalau masa kita pregnant ni, masa kita pregnant ni kita punya hormon ni sangat-sangat tak stable lah. Okay. So 2 hormon yang selalunya akan dirembeskan banyak iaitu progesteron dan juga estrogen. So selain daripada dia efek pada badan, dia juga efek pada kita punya kesihatan dalam mulut. So apabila kita punya kesihatan dalam mulut ni sebelum pregnant pun dah memang kita tak jaga, memang karang gigi banyak, lubang banyak, memang kita tak jumpa doktor gigi langsung. So bila masuk ke alam lah, maksudnya tempoh mengandung ni, so dia punya unstable tu lagi haywire, lagilah sangat-sangat teruk, lagi problematik. So lagi-lagi bila pregnant ni dia tak rasa sakit sangat ke arah gigi ni, dia sakit lain. Tapi bila teruk sangat tu, then baru dia terasa sakit tu, then solution dia memang cabut. Dan dia punya solution yang paling mudah, dia terus cabut sebab dia rasa cabut tu terus hilang dia punya sakit. Dia tak nak buat rawatan-rawatan lain. Dia tahu settle tu dah tak ada gigi, aku lega. Tapi sebenarnya kalau kita fikir dalam surah Ar-Rahman kan, nikmat Tuhan manakah yang kamu nak dustakan? Sebab Allah dah bagi kat kita nikmat gigi. Okay, daripada kecil Allah dah bagi nikmat gigi kat kita. Tapi bila kita tak jaga dia kan, Allah akan tanya kat akhirat. So sebaiknya satu-satu gigi kita tu kita kena jaga baik. Macam anggota-anggota badan kita yang lain. Takkan kita nak biar mata kita rosak, tak nak kan, sebab kita perlukan mata untuk penglihatan. Takkan kita nak biarkan kita punya nikmat telinga ni rosak. Kita mesti nak jaga sebab kita nak mendengar. Takkan kita nak biar nikmat satu jari ni rosak sebab kita nak menulis, kita nak buat ibadat. Tapi gigi ni, kalau satu nikmat gigi ni rosak ataupun kita cabut, kita biar dia cabut, so dia akan mungkin menyebabkan banyak problem. Okay, for example saya tunjuk model ni senang sikit. Okay, contohnya kalau kita hilang satu gigi, okay, yang saya pegang ni ialah satu gigi. Kalau satu gigi ni tak ada, okay, satu gigi ni tak ada, alright, first kali apa yang berlaku, okay, sorry, saya bagi contoh yang senang lah, bawah, sorry. Okay, mana video, okay, satu gigi ni dia tak ada. Okay, apa yang berlaku, first kali bila kita makan, gigi atas ni ada kan? Gigi atas ni ada kan? So gigi atas ni, bila dia tak ada kawan untuk menggigit, rasa-rasanya apa yang berlaku? Mesti dia akan ke bawah. Dia akan ikut gravity. So bila gigi bawah ni tak ada, kita tak buat apa-apa kat situ, tak ganti dengan gigi yang baru. Kalau kita cabut je lah, kalau memang terpaksa cabut, then cabutlah. Tapi kena ganti dengan gigi yang baru. Efek gigi atas ni akan memanjang ke bawah. Lama-lama dia akan gigit gusi. So bila dia memanjang ke bawah gigi ni, okay, dah tak balance lah gigi tu. Okay, dia akan jadi goyang gigi atas ni. Then apa yang jadi, gigi bawah yang tak ada tadi kan, sebelah-sebelah dia akan menutupi ruang tu. So bila dah menutupi ruang tu, efeknya gigi-gigi yang lain ni, dia pun akan ikut sekali. Akan gerak. That's why
Ada orang dia cabut gigi mungkin 2 tahun lepas. Lepas tu dia datang jumpa saya, doktor, kenapa gigi saya tiba-tiba dia jadi jarang. Dulu straight, dulu cantik, perfect, tip-top. Tapi lepas 2 tahun gigi dia jadi jarang. Lagi orang tak suka jarang kat depan ni. Dia macam pelik kan, jarang kat depan ni. So mungkin saya senang je tanya, pernah cabut tak gigi? Pernah kot dulu. Bila tengok ada 2 gigi pernah cabut kat belakang. Okey. Bergerak ke belakang. So itu adalah benda yang kadang-kadang kita tak ingat. Kita cabut satu gigi tapi kita tak buat apa-apa pada gigi kita dan di effect seluruh keadaan mulut, environment mulut tu. So ini sangat-sangat bahayalah. Okay. Okay, alright. Bagus betul ni. Okay, so kita tengok ruangan komen semula. So Dr. Alina, hai. Assalamualaikum Doktor. Hai, Alina, apa khabar? Ya, mengucapkan selamat berpuasa. Okay, kita ada Puan Amin, Puan Puspa, Puan Artin, Puan Wana, Puan Surina, Puan Azhar. Wah, ramai. Puan Norisa pun ada. Okey. Ni Puan Wana komen walaupun satu gigi kan. Rahmat tu. Ya. So dia ada sangat doktor. Berapa kerap kena check up gigi waktu mengandung? Okey. Kalau waktu mengandung ni dia ikut pada keadaan problem yang ada pada ibu mengandung tu lah. Macam saya cakap tadi, kalau dia selesa pada trimester yang kedua, which is pada trimester pertama kan dia tak selesa, nak jumpa dentist, buat mulut semua kan. Just datang pada trimester yang kedua, cek gigi, buat rawatan yang sebaiknya, yang sepatutnya, settlekan rawatan tu, then gigi anda boleh jaga macam biasa dan boleh teruskan anda punya rutin harian macam biasa. So time mengandung ni kalau kita tengok dalam buku ibu mengandung, buku merah tu kan mesti ada satu ruangan untuk diisi kan. Kebanyakan apa yang saya tengok, yang dululah saya experience, ibu mengandung ni dia akan datang pada klinik gigi, cek sahaja. Tapi bila beri appointment untuk buat rawatan, iaitu kena buat rawatan scaling ataupun cuci gigi ke, kena buat tampalan ke, mesti apa dia tak datang. So bila tak datang, dan problem dalam mulut dia kita tak dapat nak settlekan. So sebaiknya kalau anda rasa selesa untuk pergi ke private klinik dan rawatan dia direct, anda tak perlu tunggu berbulan-bulan ataupun berminggu-minggu untuk appointment, dan baik anda lakukan di klinik swasta. InsyaAllah dia akan membuat anda rasa selesa lah, tak perlu tunggu lama-lama. Baik. Okay, noted. Baik, Doktor. So, kita sambung perbualan. Jadi sebelum ni, jika ada apa-apa pertanyaan, mohon ajukan di ruangan komen. Kita ada Dr. Anas untuk menjawab secara langsung. Dan Doktor, boleh ke Doktor kongsikan, perlu ke ibu mengandung mengambil kalsium semasa hamil untuk kebaikan bayi ataupun kesihatan dia? Alright. So kalsium ni kebanyakan ibu mengandung bila dia dah jumpa dengan doktor gynecology, normalnya dia akan diberi dengan multivitamin yang sepatutnya lah. So bukan saja multivitamin yang ada, yang dah diberi, ianya insyaAllah cukup. Sebab dalam acid folik, mungkin ada obimin, so mineral-mineral yang ada dalam tu dah cukup, dah memadai untuk anda dan juga untuk baby. So kalau macam for example sebelum dia pregnant, dia memang ambil kalsium. So dia memang minum like susu ke apa ke. So mungkin sebelum tu dia punya kuantiti tu satu. Tapi bila time pregnant dia ambil kuantiti tu lebih daripada sepatutnya. Tak disarankan lah. Sebab just ambil kuantiti memadai untuk anda sebagai seorang ibu sahaja. Ada orang cakap kalau pregnant ni makan macam makan 2 orang. Itu tak betul sebenarnya. Sebaiknya makan macam biasa sahaja. Sebab insyaAllah bila kita dah makan, pencernaan tu dah tapis dan cukup untuk ibu mengandung. Dan info menarik juga, kalau kita nak tahu sebab apa ibu mengandung ni dia rasa macam sebu, dia rasa macam pening, dia rasa macam kadang-kadang nak buang air besar tu susah nak lawas. Sebab bila mengandung ni, ibu mengandung ni dia akan banyak hormon-hormon progesteron. So hormon-hormon ni dia akan menyebabkan
kita perut ni dia lambat untuk memproses. Dia slow sikit sebab dia nak ambil banyak nutrien-nutrien tu untuk salurkan kepada baby. Dan bila keluar tu kita punya tahi dia macam keluar sikit je sebab dia macam rasa macam tak lawas. Sebab perut ni dia akan proses lambat. Bila kita tak mengandung, proses macam biasa, tapi bila mengandung proses dia slow je. So bila slow ni dia nak ambil banyak nutrien ni nak salur ke pusat baby. Sebab itulah imun akan rasa macam kadang nak muntah, rasa macam perut tak hadam. So macam-macam rasa yang tak best tu. Tapi sebenarnya insyaAllah kita ambil rasa ujian yang sakit tu, insyaAllah Allah akan bagi gandakan pahala tu pada ibu mengandung kan. Sebab dia punya nutrien, dia punya khasiat tu semua nak bagi kepada anak tu. InsyaAllah tak perlu ambil lebih daripada kuantiti macam 2 orang makan. Makan biasa saja. InsyaAllah cukup. Okey. Baik doktor. Saya selamat datang Puan Megawati. Dia nak tahu pasal gigi menyusut doktor. Gigi menyusut. Okey. Kalau gigi menyusut ni normally berlaku di kalangan peringkat umur yang meningkat lah. Contohnya bila umur dia 35 ataupun 40 and above. Bila umur dia makin meningkat, sebenarnya dia tak ada efek pada kita punya umur pun. Dia as long as penjagaan kita tu betul. Sebab saya pernah tengok ada seorang uncle Chinese ni, gigi dia umur dia 70 tahun tapi gigi dia perfect. Okey, contoh yang paling senang kita tengok gigi Dr. Mahathir. Tun M. Kita umur contohlah 35, gigi Tun M tu mungkin ada yang di kalangan umur 35 gigi dia banyak dah tak ada. Gigi dia banyak dah susut, gigi dah banyak gusi dia dah panjang, dah nampak macam tak elok, tapi kita tengok gigi Tun M cantik je. So macam mana Tun M dapat disiplin jaga gigi dia, so kita pun kena ikut macam Tun M. Tun M umur dah 90 lebih tapi kita umur baru ni kan, baru 35 baru je tapi dah nampak. Yes, itu biasanya kalau kita ada ilmu dengan tak ada ilmu. So kita carilah ilmu. Walaupun ilmu remeh-temeh macam jaga gigi ni pun kita still kena dapat ilmu tu. Sebab benda tu yang kalau kita sampaikan ke orang, insyaAllah orang akan dapat benefit, saham untuk kita. So kalau gigi susut ni pula, kebanyakan orang bila dia pakai berus gigi yang salah, contohnya dia pakai berus gigi yang kasar, so dia akan menyebabkan dia punya gigi tu hari-hari dia gosok kan. So kita hari-hari gosok, dia akan menyentalkan kita punya kawasan sini. So kawasan gusi dan juga kawasan gigi, dia akan hari-hari gosok pakai berus gigi yang salah. Lama-lama area situ akan terhakis dan dia akan menyusut. Itu akan naik memanjang lah, menyusut. Dia akan menyebabkan rasa sakit, rasa sensitif, berkemungkinan akan lubang dan efek pada gigi dan mungkin sakit. So saya punya saranan adalah jumpa doktor gigi. First step is jumpa doktor gigi, dapatkan nasihat yang sepatutnya untuk cara memberus gigi yang betul. Pakai berus gigi lembut, gunakan floss, mungkin selang sehari ataupun dalam seminggu 3 kali, pakai ubat kumuh. So kalau kita start buat benda tu, kita nampak macam banyaknya step untuk gigi je pun. Tapi banyaknya step tu lah yang insyaAllah akan jaga kita punya nikmat yang Allah bagi kat dalam mulut ni untuk sampai gitu. InsyaAllah. Baik. Doktor, sebenarnya penjagaan gigi ni satu adalah untuk mengunyah makanan dengan betul, maksudnya punca makanan masuk kepada badan kita, dan keduanya untuk refleks senyuman yang manis tu kan, so memang perlu. Betul. Sangat betul. Okey. So doktor, tadi doktor dah cakap ubat gigi lah, berus gigi apa tu semua kan. Jadi apakah nasihat doktor sebagai persediaan ibu mengandung, mungkin dari segi pengambilan makanan ataupun ada tak apa-apa saranan which are the good food untuk ibu mengandung consume untuk kebaikan gigi dia? Okay, so kalau untuk dari segi diet yang seimbang, ini yang ilmu yang saya tahulah. Tapi kalau untuk lebih detail dan lebih terperinci, anda boleh jumpa dengan doktor anda ataupun dietitian anda untuk lebih
maklumat lanjut. So normally makanan-makanan yang kita ambil ni adalah bersifat jangan yang ambil acidic. Sebab kita tahu ibu mengandung ni suka benda-benda yang asam-asam sebab dia akan mengelakkan dia punya rasa mual semua tu kan. Cuma kalau anda dapat makan dengan bersederhana, gigi pun anda dapat jaga dengan baik, insya-Allah tak ada masalah. Sebab ada je orang yang dia jaga gigi dia, dia gosok dengan betul, maknanya benda-benda yang saya cakap tadi itulah, maknanya digosok yang betul, pakai brush gigi betul, ubat gigi pakai yang jenis yang betul, dia buat floss, dia pakai ubat kumur, dia jumpa doktor gigi 6 bulan sekali. So dia makan yang like asam-asam semua tu tak ada masalah. Cuma kita kalau boleh kita bersederhana. So kalau macam makanan-makanan dari segi yang banyak gula tu pun kalau boleh cuba kurangkan. Sebab macam kita tahu gula ni dia memang sedap. Dia sedap di sini dia step di sini dia sedap, tapi bila dah masuk badan tu macam-macam masalah dia jadi. Boleh menjadi kemudaratan lah kan. Yes, betul. Dia sedap yang boleh memudaratkan. So kalau boleh kita bersederhana lah, janganlah banyak-banyak sangat. InsyaAllah kita dapat bagi yang terbaik lah kepada kandungan itu sendiri. Dan yang seterusnya ialah ambillah multivitamin yang sepatutnya yang disarankan oleh doktor ataupun dietitian anda. InsyaAllah itu diet-diet yang sangat penting supaya seorang ibu tu dapat jaga diri dia, dapat jaga kandungan dia supaya dapat menempuh 9 bulan ni dengan elok dan insya-Allah boleh melahirkan baby yang sempurna dan sihat. Selain daripada diet ataupun daripada makanan, macam saya ulang balik lah sebab ini antara step-step yang penting sebagai doktor gigi untuk mengingatkan kepada kepada orang di luar sana. Yang pertama sekali, anda hendaklah menggunakan brus gigi yang betul sebab kebanyakan orang guna brus gigi yang salah. Kadang-kadang saya tanya brus gigi apa pakai tak tahu. So saya pakai je apa brus gigi ada kat rumah. Itu pun dia dah macam brus tandas dah. Dah bunga-bunga dah dia punya brus tu. So kalau boleh ambil ataupun beli brus gigi yang lembut ataupun slim soft. Saya tunjuk Kalau boleh carilah brus gigi yang slim soft. Dia tak kisah jenis charcoal ke, jenis lain ke, tak masalah. Dia asalkan cari yang slim soft. Slim soft ataupun soft. Sebab area area yang soft ni dia boleh bersihkan di celah-celah gigi dan di celah-celah gusi dengan teknik yang betul lah. So hari ni kalau saya nak explain teknik tu kan sampai sejam pula kita. So saya beritahu sahaja. So kalau untuk maklumat lanjut mungkin boleh datang untuk consultation. Saya sebut untuk consultation untuk kita beritahu macam mana step-step yang betul untuk gosok gigi. Itu yang pertama. Brus gigi yang betul. Yang kedua, kena tahu juga ubat gigi apa yang kita pakai. So kadang-kadang kita just beli ubat gigi apa-apa yang ada je. So kalau boleh kalau kita kena jumpa doktor gigi lah sebab doktor gigi yang akan bagi tahu ubat gigi apa yang sesuai. Gusi bengkak dia ada ubat gigi yang sesuai. Kalau untuk sensitif ada ubat gigi yang sesuai. Tapi kalau untuk lubang yang biasa normal punya ada ubat gigi yang sesuai lah. So itu yang kedua lah. Yang ketiga pula ialah kita buat flossing. Sebab flossing ni mungkin ada ramai orang tak tahu lagi flossing tu apa. Kak tahu kan? Tahu. Dental floss kan? Dental floss betul. So dental floss tu ialah tali yang lembut, bukan tali benang buat jahit tu. Kan sental kat gigi berdarah-darah pula nanti. So kalau boleh dental floss beli yang dalam kotak punya tu. Okay, dental floss dalam kotak. Okay. Ada contoh doktor? Ada contoh. Sekejap. So dental floss dalam kotak macam ni. So dental floss just tarik panjang sikit, lebih kurang panjang macam ini kan, lebih kurang panjang macam ini. Lepas tu gulung kat satu jari, masukkan celah-celah. Sekarang ni pun dah ada yang jenis macam ada pemegang tu kan, yang lebih mudah tu. Yang pemegang tu saya suka sarankan untuk gigi belakang. Sebab susah nak masuk kan. Buat jari kita ni pun comel kan, mulut kita pula kecil. So kita tak boleh nak masuk dalam-dalam tu. So boleh pakai
megang tu. Boleh bersihkan celah-celah tu sampai ke belakang. So kadang-kadang ada orang yang ada gigi bongsu. Kadang problem juga dekat ibu mengandung ni yang ada gigi bongsu. So gigi bongsu ni kadang dia tumbuh straight, kadang tumbuh mengiring, kadang tenggelam timbul dia punya tumbuh tu. So kita tak tahu dia punya keadaan macam mana. So selalunya kalau tak boleh cabut lagi, so saya suka sarankan beli berus gigi kecil ataupun berus gigi kanak-kanak tu. Berus gigi kanak-kanak tu, rendamkan berus tu kat dalam ubat kumur, kan, ubat kumur yang like Listerine ataupun Colgate Plus tu kan. Rendamkan sekejap, gintil-gintil kat area yang gigi bongsu tu, yang nampak terkeluar gigi tu kan, gintil-gintil kat situ. Bersih-bersihkan kat situ lebih kurang beberapa second, and then dah habis gosok gigi, kumur-kumur. InsyaAllah dia punya itu antara penyelesaian yang mudah lah, tips-tips yang mudah lah. Then pakai ubat kumur. Ubat kumur ni kalau kita tak ada masalah gusi problem, kita boleh pakai ubat kumur yang biasa. Bagus doktor ni, semua contoh ada. Senang. Dia dekat dengan kaunter saya. So saya suka Colgate Plus ni. Tak kisahlah brand apa-apa kan. Saya bukannya jual Colgate, tapi saya suka sarankan sebab dia tak ada alkohol. So kebanyakan ubat kumur yang kita tahu brand dia yang famous tu, kalau kita tahu ubat kumur brand tu, dia yang mungkin sebelum ni punya dia banyak alkohol. Dia ada alkohol lah. So kalau alkohol ni side effect dia boleh menyebabkan stain atau staining lah pada gigi. Dan satu lagi dia boleh menyebabkan burn mouth sensation. Kita punya mulut ni rasa macam pedas-pedas, kebas-kebas macam tu kalau hari-hari pakai. So kalau yang tak ada alkohol ni, insyaAllah dia tak ada effect macam tu. So yang last kali ialah jumpa doktor gigi every 6 months. Kita macam review je kita punya keadaan gigi ni. Macam cek kereta lah. Kereta kita boleh je cek 6 bulan sekali. Kan? Kereta kita bawa untuk keselamatan nyawa kita. Tapi untuk gigi, untuk kita pakai sampai kita mati. So kalau kita jagalah. Alright? Baik doktor, okay. So kita dah banyak juga ni kupas topik penjagaan gigi ni bagi mengelakkan kemudaratan kepada ibu yang sedang mengandung. Jadi saya berharap penonton dapat sedikit informasi dan sebelum tu nak ulang, kita sekarang bersiaran dari The Parent Story, iaitu sebuah media digital yang fokus memberikan maklumat dalam bidang keibubapaan, pengurusan kewangan, kecutian, kecantikan dan kesihatan. Jadi mohon like dan follow Facebook The Parent Story, IG theparentstory.com, share, tag, like, komen apa untuk sama-sama menyebarkan maklumat pada pagi ini. Jadi doktor, kita di The Parent Story ni dengan apa yang doktor kongsi tadi, ada tak apa-apa lagi yang doktor nak didik selain daripada apa yang doktor dah kongsi tadi tentang masalah gigi di kalangan wanita mengandung? Okay, so ni mungkin saya sentuh sikit daripada tajuk yang atas-atas yang kita dah explain tadi tu. Kadang-kadang ada ibu mengandung, dia tanya jugalah, ada side effect tak? Ada kemudaratan tak kalau buat rawatan gigi ni yang melibatkan ambil ubat kebas, local anesthetic kita panggil kan. Kalau yang di surgery di open theatre tu dia general anesthetic, kalau di area situ saja local anesthetic. So ubat local anesthetic ni dia contain lidocaine. So dia mengikut jurnal ataupun mengikut study memang tak ada apa-apa side effect yang melibatkan baby keguguran, premature ataupun low birth weight. So insyaAllah tak ada apa-apa masalah lah. Dan juga untuk ibu mengandung semasa rawatan gigi ni, for example kalau macam perlu untuk diambil x-ray, untuk x-ray gigi bukan x-ray yang macam chest x-ray, skull x-ray. Kalau x-ray gigi dia punya kuantiti sinaran x-ray tu sangat-sangat rendah, dan doktor gigi memang akan memakaikan macam like apron yang menutup badan, menghalang daripada x-ray tu tembus dan efek pada baby. Memang kena pakailah benda tu. Kalau macam kita pergi kerajaan pun dia akan macam like pakai apron yang berat tu kan. So
kalau perlu diambil X-ray, contohnya macam ada bengkak ke, ada geraham bongsu ke, perlu ambil X-ray, dan tak ada masalah selagi mana klinik tu ataupun doktor menjalankan rawatan tu mengikut SOP yang betul lah. So tak ada masalah. Baik doktor. Okey, so kita telah sampai ke penghujung rancangan. Harapan semoga sesi ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Doktor, ada apa-apa pesanan sebelum program ini berakhir atau boleh doktor kongsikan maklumat klinik doktor sepanjang bulan Ramadan ataupun musim PKP ni bagaimana? Adakah ia beroperasi seperti biasa? Okey, alhamdulillah kita mengikut saranan kerajaan, saranan Perdana Menteri Malaysia untuk PKP lah kan, untuk MCO ni. So kita telah buka klinik since 2 weeks ago. Kita dah mula beroperasi sebab kita tengok ramai pesakit-pesakit kita yang memerlukan rawatan ni lah. Bila dah kat rumah ni macam-macam lah gigi, sudah makan sedap-sedap, hari-hari pun masakan tak jadilah, masakan yang jadilah, yang sedap lah semua kan. So gigi pun dah start rasa sakit-sakit. Makan daging goreng lah, keripik lah, macam-macam. Gigi pun dah start pecah-pecah dah. Betul. Ini pendekatan untuk pesakit-pesakit kita, tapi dengan syarat kita akan hantarkan kepada mereka WhatsApp pre-treatment punya preparation. So diorang kena datang dengan pakai face mask, diorang kena dah siap-siap, jangan datang dalam keadaan demam, batuk ataupun semua tu. So kena tahu bahawa diri kita ni kita jangan sebarkan kepada orang lain. Dan bawa hand sanitizer sendiri. So bila dah sampai di klinik pun kita akan buat saringan dulu, dan bila buat rawatan pun kita akan menggunakan PPE yang lengkap lah. So insyaAllah tak ada masalah. Dan juga semasa PKP ni kita buat kolaborasi dengan Project Donation. Project Donation ni apa? Ia adalah satu pertubuhan NGO yang menyalurkan bantuan-bantuan kepada frontliners, kepada orang-orang susah, anak yatim, orang-orang kurang upaya. So kita menyalurkan dalam setiap pembayaran rawatan tu, kita menyalurkan RM10 sumbangan daripada klinik untuk Project Donation supaya diorang boleh membantu ramai lagi orang-orang susah di luar sana, dan juga kepada wira-wira negara kita di frontliner tu. So insyaAllah sambil buat rawatan, sambil beramal. Yes, beramal. Lagi-lagi bulan puasa ni. So dia alhamdulillah. Automatik lah. Sekaligus lah kan. Macam tu. Bagus tu. So untuk ibu-ibu yang hendak mendapatkan pemeriksaan pergigian, boleh ke The Dentist Hub, kerana sumbangan itu akan disalurkan juga untuk menyumbang kepada frontliners untuk sempena COVID ni kan. Baik. Okey, itu saja doktor kita punya siaran. Boleh cepat. Operasi just nak bagi tahu, operasi klinik kita bermula 9.30 pagi hingga bulan puasa ni 9.30 pagi sehingga pukul 4.30 ke 5 petang lah. So kalau untuk mereka yang menonton sesi live ni yang menggunakan yang DM di FB, di IG ataupun di WhatsApp, mungkin nanti kalau macam ada like link untuk ditunjukkan. So kalau nak buat rawatan ataupun appointment dengan kita, kalau boleh tulis Raya PKPB. Okey. Raya PKPB. So sepanjang Ramadan ni, so kita akan bagi voucher kepada pesakit kita supaya dapat diskaun pada rawatan mereka dah, dan juga ada free gift untuk mereka. So supaya sambil beramal, sambil dapat voucher sekali. So dapat rawatan, beramal dan juga dapat penjimatan. Jadinya maksudnya klinik buka setiap hari ke macam mana? Klinik buka daripada Isnin, sebelum ni kita buka Isnin sampai Jumaat saja, tapi selepas PKP 12 hari bulan ni kita buka Isnin sehingga hari Sabtu lah. So 9.30 sampai lebih kurang 4.30 ke pukul 5 macam tu. So kita menerima appointment sahajalah.
Baik. Jadi ibu ibu mengandung teruskan hasrat jika ingin mendapatkan pemeriksaan pergigian ketika mengandung kerana sangat penting kita jaga kesihatan kita. So itu saja ya Dr. Dr. Ana. Sekian saja siaran langsung kami dari page The Parent Story. Kami mohon izin untuk undur diri. Jadi stay safe, stay at home. Selamat menjalani ibadat puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga Allah merahmati kita semua dan memudahkan semua urusan kita. Selamat hari dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.